Guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Gempak sahabat-sahabat semua. Akhirnya geng-geng kepada Mahathir Mohamad bergaduh bercakaran di antara satu sama lain. Ya, apabila mereka bergaduh sahabat semua, apa yang mengejutkan adalah mereka pula saling membuat pendedahan, membongkarkan fitnah-fitnah yang dirancang untuk menjatuhkan imej Perdana Menteri kita hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rupanya semua itu ternyata hanya satu fitnah, mainan politik sempit, politik perkauman, politik fitnah ya yang dilakukan oleh geng-geng daripada pembangkang ini, khususnya geng-geng kepada Mahathir Mohamad. Jadi hari ini sahabat semua, menarik untuk kita dengar satu pendedahan ya daripada Brother Iswardi ya berkaitan dengan isu ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton dan juga dengar video ini. Yalah, pembangkang sekarang ni dia bukan masa kita jadi pembangkang dahulu tau. Kita yang mendedahkan orang MDB, skandal, apa orang kata kondo, lembu dalam kondo dan sebagainya. So kita yang dedahkan. Pembangkang sekarang dia tahu fitnah. Okey, baru ni saya nak cerita. Sebelum saya start ni cerita malam ni kita akan bawa pada, tapi sebelum saya start, ada saya tengok dalam apa orang kata dalam Facebook, YouTube saya, TikTok dan sebagainya, terutama TikTok lah, geng-geng yang main isu pelantar tau. Saya tahu benda tu, pelantar tu dimulakan oleh Papukari, Salim Singh. Salim Singh yang mulakan. Cerita tu konon dia interview seorang mamat ni. Mamat ni dia kata dia satu sel dengan Anwar Ibrahim dan dia main dengan Anwar Ibrahim kat dalam tu guna pelantar, whatever lah dia cerita. Saya tak dengar sangat sebab saya tak tahu detail. That's why the word pelantar comes in. Yang bestnya mamat yang menceritakan itu, dia kamera tak buka. Dia buat live dengan Papukari tapi dia tak buka kamera. Dia tak sebut siapa nama dia, siapa detail dia, butiran semua. Dalam jangka masa yang sama, selang tak lama lepas tu, saya siarkan satu live video yang mendapat lebih 100,000 tontonan. Di antara interview saya dengan Pok Nick. Pok Nick ni ada dan yang menjaga Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu di Sungai Buloh pada siri liwat pertama tahun 2000 sehingga 2002-2003. Beliau adalah warden yang ditugaskan untuk menjaga Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan live saya tentang interview tersebut ada di YouTube, tonton boleh tengok sendiri. Di antara interview saya dengan Pok Nick. Pok Nick seorang warden yang dah bersara lah. Tetapi beliau bertanggungjawab menjaga Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada tahun 2001 sehingga beliau Datuk Seri Anwar Ibrahim dipindahkan lah. Dan ada gambar, ada semua ada kat situ. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim memang kenal beliau. Okay. So tuan-tuan boleh tengok sendiri. Okay. Daripada pendedahan tersebut, kita tahu cerita pelantar tu pembohong, fitnah. Tetapi masih juga orang guna cerita fitnah ni untuk sebut pelantar. Dia nak mengindikasikan benda itu. Kan? Suka betul orang kita dengan cerita-cerita seks ni tuan-tuan. Memang sangat suka dia orang. Orang kita ni memang suka sangat cerita-cerita skandal seks ni. Sebab tu skandal seks ni masih laku dalam negara kita. Dia bab rasuah, bab apa semua tu dia orang tak apa nak minat. Tapi bila melibatkan skandal seks, terutama kalau seks luar tabi'i, seronok dia. Baik. Cerita dia macam ni. Baru-baru ni dalam selang 2, 3, 4 hari lepas, terdedah. Ni bukan geng Pakatan Harapan yang mendedahkan tuan-tuan. Ini geng daripada Bersatu. Okay, what happened is, Papukari ni, apa orang kata, Salim Singh ni, dia ni adalah geng Atok. Okay, dia ni geng Atok. Geng Papagomo, Salim ni geng Tun. Dan mereka sekarang ni belaga memang gaduh besar dengan geng Bersatu. Terutama seperti Ratu Naga. Ratu Naga pula bergaduh dengan Syafiq Halim. Bergaduh dengan Cikgu Bad. So dalam Bersatu tu semua belaga angin. Di antara Salim dengan geng yang Ratu Naga ni pun belaga angin. Disebabkan dia orang bergaduh. Ni Tuhan nak tunjuk tuan-tuan. Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha Besar. Kami tak buka pun cerita tu. Dia orang sendiri yang buka cerita, terdedah. Rupanya cerita itu adalah palsu. Cerita itu adalah fitnah. Dan orang yang kononnya duduk dalam penjara pun tak pernah pun duduk dalam penjara. Tak pernah
tak pernah tengok pun penjara tu macam mana. Tak pernah masuk pun dalam penjara. Lock up pun tak pernah masuk rupanya. Rupanya cerita itu adalah fitnah dan bukan kami yang dedahkan. Yang mendedahkan adalah geng dia orang sendiri yang mendedahkan perkara tersebut. Dia orang sendiri yang cerita ini adalah palsu, ini adalah kreaan dan menurut orang yang cakap tu dia kata saya tak sanggup nak menanggung dosa fitnah lagi. At least dia mula-mula dia kata saya pun percaya dan good lah saya tak kenal dia siapa sebenarnya. Dia kata saya pun percaya benda tu tapi saya tak sanggup nak menanggung dosa fitnah. Saya tahu benda itu fitnah. Kudos kepada dia. Sekurang-kurangnya dia sedar, dia bertaubat dalam masa dia hidup sekarang ini. Dan bagi saya tuan-tuan, kalau dia bersikap demikian, kalau dia ikhlas, kita doakan semoga taubatnya diterima. Tapi yang geng-geng sebelum ini macam mana? Geng-geng sebelum ini macam mana? Geng-geng yang dok menyebar, dok type-type ni macam mana tuan-tuan? Kan? Macam mana? Ada yang kata, imam kata KR, buatlah report kalau mereka fitnah. Isu dia, yang mendedahkan ini imam, bukan orang kami. Orang kamu yang mendedahkan. Dan orang kamu yang kata itu adalah fitnah. Malah, orang yang kononnya jadi pelantar itu pun ditunjukkan gambar dia. Dan orang itu tak pernah imam masuk ke dalam penjara pun. Tuan-tuan, kita tak payah buat report dekat polis pun. Sekarang ini bila puak-puak kamu sendiri dah mengaku itu fitnah, dengan kamu sendiri kalau tak bertaubat, maka kamu akan mengangkat cari Anwar Ibrahim dekat akhirat di padang mahsyar yang abadi, yang jelas, yang nyata, yang benar. Kamu berani dan sanggup ke imam? Kita imam KR ni, kamu boleh guna akaun palsu. Kamu boleh guna fake account. Tetapi ketahuilah Allah Maha mengetahui siapa kamu di sebalik fake account itu. Allah tahu siapa kamu di sebalik fake account itu. So tak payah. Kami mungkin tak tahu. Kami mungkin tak kenal muka kamu. Kami mungkin tak tahu siapa kamu. Gunalah fake account sebanyak mana sekalipun. Kan? Contohnya kita kata, gunalah fake account sebagaimana sekalipun. Guna. Tetapi ketahuilah, melainkan kamu tak beriman dengan Tuhan lah. Betul tak? Tahu gonopono. Melainkan kamu ni orang kafir yang tak beriman dengan Tuhan dan hari akhirat, kita tak boleh kata apalah, kan? Tapi kalau even tak beriman pun bukan bermakna tidak akan soal sesat di padang mahsyar kelak. Tapi poin saya adalah tuan-tuan, betapa Tuhan itu maha kaya. Allahu Akbar. Orang pas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah dedahkan penyelewengan dan fitnah kamu di dunia. Allah sebarkan dan dedahkan penyelewengan kamu bukan daripada mulut saya, bukan daripada mulut penyokong Pakatan Harapan, tetapi daripada mulut penyokong dan pendukung kamu sendiri. Kalau itu pun kamu tak nampak, saya tak boleh nak kata apa, tuan-tuan. Ini Al-Quran sebut ditutup hati mereka, ditutup mata mereka, ditutup telinga mereka daripada kebenaran. Benar macam mana pun kita bawa di hadapan mereka, bukti yang nyata. Macam cerita Nabi Isa kan, diturun makanan daripada langit pun. Kan? Diturun makanan daripada langit pun, mereka tetap tak nak beriman. Kerana apa? Hati mereka dah penuh dengan kesombongan. Tuan-tuan, kita kena faham, iblis itu dihalau daripada dijadikan orang kata makhluk yang paling hina bukan kerana dia tak ada ilmu. Bukan kerana dia tak tahu. Iblis itu dijadikan makhluk yang paling hina orang kata dihalau oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana sifat kesombongannya terhadap kebenaran. Itu hakikat. Itu fakta. So, bila kebenaran datang kepada dia, dia sombong daripada kebenaran tersebut. Kan? Dia sombong daripada kebenaran tersebut. Tuan-tuan, ni saya belum masuk cerita poin saya nak bawa malam ni. Saya akan masuk ke poin itu sebentar lagi. Saya teringat satu sajak yang saya tulis. Saya tulis sajak ni hari tu. Saya baca sajak tu tentang kebenaran.
Mungkin Elan lepas ni, Elan potong bahagian sajak ni Elan Okey, dia bukanlah sajak-sajak tapi more kepada kata-kata saya lah. Jika kita nyatakan kebenaran kepada orang yang pintar, orang pintar akan percaya. Jika kita nyatakan kebenaran kepada orang yang bodoh, orang bodoh akan tersinggung. Taksub itu bukan tidak mengenal fakta. Taksub milih fakta supaya dampak seakan selari dengan pembohongannya. 1000 orang yang jahil itu bisa tertipu dengan satu pembohongan. Namun seorang yang bijak akan dapat mengenal satu kebenaran dalam 1000 pembohongan tersebut. Ingat, bijak atau bodoh kita bukan berapa banyak ilmu yang kita ada, tapi bagaimana kita mengenal pengajaran dan pelajaran dalam ilmu tersebut. Kan? Jadi tuan-tuan, kadang-kadang itulah dia tahap-tahap kemudian. Dan hari ini, antara live saya hari ini menyentuh tentang perkara tersebut. Menyentuh tentang perkara iaitu bagaimana kebodohan yang menjadikan kita bangsa yang apa orang kata, yang terpinggir. Kebodohan, dia bodoh ni tuan-tuan, bukan tak ada ilmu. Bagi saya lah. Kebodohan, kedunguan ni bukan tak ada ilmu. Ketaksuban ini bukan tak ada ilmu. Tetapi kesedaran dia ditutup. Okey, kebodohan itu apabila kesedaran dia ditutup dengan ketaksuban, menjadikan dia bodoh. Okey, so saya akan bawa beberapa cerita, kita akan tengok dan saya akan ulas perkara tersebut. Baik. Zaid kepada UMNO, Malaysia bukan negara teokrasi. Bekas Menteri Undang-Undang mengkritik respon UMNO berkenaan cadangan pindaan perlembagaan dibuat susulan pembatalan 16 peruntukan dalam enakmen Kanun Syariah Kelantan. Zaid mempersoalkan jika pemimpin UMNO memahami bahawa Malaysia bukanlah sebuah negara teokrasi, sebaiknya berlandakan undang-undang sivil. Sebelum kes Nick Aileen, adakah pemimpin UMNO sejak tahun 57 bukanlah sebuah teokrasi tetapi negara undang-undang sivil? Ini bermakna bukan semua hukum agama perlu dijadikan undang-undang. Undang-undang sivil adalah sumber utama dalam mentadbir negara. Sistem syariah adalah undang-undang peribadi, tetapi badan undang-undang umum bukan undang-undang agama. Adakah mereka tidak tahu? Soal Zaid DX. Pada Jumaat lalu, panel 9 hakim. Okey. Untuk makluman tuan-tuan juga, Zaid ni tahun 2013 mengaku dia tak setuju dengan apa orang kata Majlis Agama Islam apa orang kata mendakwa mereka yang masuk ke pusat judi nombor ekor sebab dia pembeli nombor ekor. Itu kata dia kan. Itu 2013. Mungkin tahun ni dah berubah lah. Tak apalah. Baik, saya nak betulkan sikit kenyataan Zaid ni. Partly saya setuju. Okay, secara partly saya setuju apa yang dia kata. Negara kita bukan negara teokrasi. Sebagaimana yang berlaku sebelum zaman Renaissance, di mana pada waktu itu negara-negara barat, Eropah umpamanya diperintah oleh gereja dan juga raja. Negara Islam, so-called negara Islam atau negara yang diperintah melalui Islam, bukan negara teokrasi. Dan ini ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam buku beliau Fiqhud Daulah. Bahawa negara kita bukan sebuah negara yang ditakbir oleh ulama. Bukan negara yang ditakbir oleh ustaz. Bukan negara yang ditakbir berdasarkan otak fikir seorang ulama atau seorang ustaz. Kita bukan negara Syiah, tuan-tuan. Hanya negara Syiah yang berpandangan imamah itu dalam konteks akidah. Dan itu antara pandangan yang dibawa oleh PAS. Okay? Now, kalau negara kita bukan negara teokrasi, adakah negara kita negara sekular yang tidak berlandaskan agama? Itu pun salah juga. Negara Islam yang sebenar, saya tertarik dengan satu tulisan oleh seorang profesor dari, saya tak ingat nama dia. Dia mengatakan bahawa pemerintahan Islam bukan negara Islam. Pemerintahan Islam yang sebenar tidak memerlukan negara Islam. Maksudnya daripada kita nak membentuk pemerintahan Islam yang benar, pemerintahan Islam yang sebenar, kita tak memerlukan sebuah negara Islam. Sebab negara Islam tu bukan satu negara yang dibentuk, dia negara yang terjadi. Macam mana pula Is? Apabila pentadbiran tersebut kita kata menepati ciri-ciri Islamik, maka itulah negara Islam. Kita tak boleh ambil sebuah negara, kita buat acuan kita, kemudian kata inilah negara Islam. Tak wujud.
Kerana sebab apa? Islam itu tidak ada negara. Islam itu agama. Sepatutnya negara itu mengikut acuan dan bentuk serta objektif morality yang diletakkan. Ciri-ciri umum yang diletakkan oleh agama. Ciri-ciri ini yang diikut. Luasnya pemerintahan terpulang kepada bagaimana negara itu diperintah. Sebuah negara yang bercirikan yang mengikut aliran Islam di China mungkin berbeza dengan di Malaysia. Mungkin berbeza dengan Amerika. Mungkin berbeza dengan Saudi Arabia. Mungkin berbeza dengan negara di Afrika umpamanya. Negara itu berbeza-beza coraknya. Sebab Islam tidak pernah menggariskan satu bentuk tubuh, satu acuan, satu tekad, satu orang kata apa, ketetapan inilah dia negara Islam. Tak ada. Yang berpandangan demikian hanyalah Syiah. Ahli sunnah wal jamaah, kita memandang bahawa selagi mana kita ditakbir tidak bertentangan dan bercanggah dengan Islam, maka itulah dia ciri-ciri negara Islam. Negara yang sudah mengikuti Islam, kita kata. So, saya setuju satu part, negara kita bukan negara teokrasi. Tetapi dalam masa yang sama juga, dia kata bahawa undang-undang sistem syariah adalah undang-undang peribadi. Bab itu saya setuju, in a way. Tetapi dia kata bahawa bukan semua hukum agama perlu dijadikan undang-undang. Undang-undang sivil adalah sumber utama undang-undang dalam mentadbir negara ini. Bagi saya, ya, perlembagaan kita adalah satu sumber untuk kita mentadbir. Tetapi sumber itu haruslah ciri utamanya tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu saja. Simple. So, bagaimana bentuknya tak penting. Bagaimana ciri-cirinya, kita tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Section 1 nak letak apa, perkara 1 nak letak apa, itu tak penting. Itu bergantung kepada negara tersebut. Selagi mana dia mengikut acuan dan juga garis panduan tersebut, ia tidak pernah menjadi masalah. Tak pernah. Kita tak pernah mempersoalkan perkara tersebut. So, in a way, kita kata sebenarnya tidak ada perkara atau undang-undang yang bercanggah pun. Malah, kita dah bahaskan hari itu, daripada segi undang-undang syariah itu sendiri, di dalam negeri Kelantan, itu undang-undang takzir. Itu bukan undang-undang Islam per se, bukan. Itu adalah undang-undang takzir. Takzir arti kata undang-undang yang terpulang kepada pemerintah nak letak ataupun nak takbir bagaimana atau nak bentukkan bagaimana. Terpulang. Dan saya nak menjawab juga, sebab saya menjawab Zaid tadi, saya menjawab juga which in a way saya setuju dengan Zaid Ibrahim in a way, tetapi sedikit saya katakan bahawa sebab dia tak berpandangan bahawa seolah-olah kita tak boleh langsung dengan agama. You try macam mana sekalipun nak mengasingkan agama, Islamnya akan ada sentiasa di situ. Itulah uniknya Islam ni. Baik. Saya jawab Hasan Karim. Hasan Karim mengatakan, enakmen syariah manifestasi kehendak rakyat Kelantan, kata Hasan. Ahli Parlimen PKR Hasan Karim, terima kasih Diana Anwar, mempunyai pandangan yang berbeza. Mengatakan bahawa keputusan Mahkamah Persekutuan membatalkan sejumlah peruntukan dalam enakmen syariah Kelantan. Hasan berkata, dia sama seperti Ketua Hakim Sabah yang satu-satunya membuat penghakiman ingkar namun atas sebab yang berbeza. Pendirian saya dalam kontroversi perundangan ini mengambil kira sosiopolitik, sejarah dan budaya negeri Kelantan. 3 perkara yang menjadi sandaran hujah saya berada di luar pertimbangan 9 hakim. Pertimbangan mereka adalah hanya berasas kepada undang-undang yang tidak ada. Okay? So of course hakim hanya berdasarkan kepada perlembagaan. Bagaimanapun saya ingin membawa perspektif lain, iaitu di luar skop undang-undang perlembagaan, iaitu soal politik katanya. Hasan seorang peguam membangkitkan PAS yang telah mentadbir sejak 34 tahun lalu. Enakmen kanun jenayah adalah enakmen diluluskan oleh Dun Kelantan dan menjadi undang-undang apabila diperkenalkan oleh Sultan Kelantan. Rakyat Kelantan lebih 90% orang Melayu, lebih 33 tahun mereka telah memilih PAS, sebuah parti Islam. Rakyat memilih PAS di Kelantan melalui peti undi, bukannya secara ugutan dan paksa. PAS memerintah di Kelantan melalui pilihan raya dan demokratik mengikut lunas demokrasi, bukannya melalui kekerasan. Pada Jumaat lalu, okey. Ketua Hakim Negara, mengulas lanjut, Hasan berkata, walaupun Mahkamah Persekutuan memihak permutation dan bukannya kerajaan, ia tidak bermakna isu berkenaan telah reda dan semua orang reda boleh balik tidur nyenyak. Dia juga berkata, enakmen itu adalah manifestasi asas kehendak majoriti rakyat Kelantan yang telah menyokong pentadbiran PAS dalam 8
PRU berturut-turut. Itu manifestasi menurut Hasan Karim. Aku dah menghormati Perdana Persekutuan. Tapi saya yang bukan ahli PAS dan MP dari PKR menyokong dasar kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia. Menggesa supaya kita bersikap adil bukan saja kepada kerajaan PAS di Kelantan tetapi seluruh remaja di Kelantan yang mahu syiar Islam ditegakkan di negara kita. Baik. Yang pertama, saya nak jawab saudara MP Hasan Karim ni. Yang pertama, saya kata bahawa keputusan tersebut bukan keputusan daripada Perdana Menteri. Now, daripada 9 hakim tersebut, seorang hakim Sabah Sarawak mempersoalkan. Dia mempersoalkan kenapa perkara ini, petition ini tidak dibawa oleh Peguam Negara. Sebab itu dia mempersoalkan locus standi. Nick Allen membawa perkara tersebut. Dia berselisih dengan 8 orang itu bukan sebab dia tak setuju dengan petition tersebut. Dia berselisih kerana dia kata locus standi, orang the party to the orang kata apa, the trial itu, parti tersebut bukan sepatutnya Nick Allen tetapi kerajaan. Now, bila Hasan Karim mengatakan bahawa sepatutnya kerajaan kita kena melihat secara terbuka dan sebagainya, kalau AG yang bawa, yes, Hasan Karim boleh berkata demikian. Tetapi isunya perkara ini bukan dibawa oleh AG, bukan dibawa oleh Peguam Negara. Persoalan undang-undang tersebut bukan dibawa oleh persekutuan pun. Dia dibawa oleh individu yang juga merupakan rakyat negeri Kelantan. Undang-undang negerinya sendiri. Maka adakah dia mempunyai locus standi? Jawapan saya, ya, dia ada. Sebab itu bila hakim yang terakhir ke-9 itu mengatakan dia tak ada locus standi ni, maksudnya dia ada ground untuk nak, dia ada ground untuk nak apa orang kata, dia ada locus, dia ada ground lah untuk nak bawa kes tersebut. Sebab itu saya kata dia ada ground, dia ada locus standi. Pertama, dia adalah rakyat negeri Kelantan yang mungkin tak terkesan atau tidak itu tak penting. Tetapi dia adalah rakyat negeri Kelantan yang mempersoalkan enactment syariah untuk negerinya sendiri. Maka dia ada locus kat situ. Yang kedua, menjawab Hasan Karim bahawa apa orang kata, AG tak bawa perkara ini. AG tak bawa isu ini. Yang bawa isu ini adalah rakyat negeri Kelantan sendiri. Dia bukan kisah majoriti atau minoriti. Persoalan undang-undang itu ditanyakan oleh rakyat negeri Kelantan kepada Mahkamah Persekutuan. Kita tahu dalam hal begini, civil ini, bahawa pemetition itu bertanya kepada pegawai kepada hakim Mahkamah Persekutuan, adakah perkara yang dibawa atau diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri itu bercanggah atau tidak dengan Perlembagaan Persekutuan. Dan yang kedua, saya menjawab Hasan Karim, sesuatu itu tidak perlembagaan. Perlembagaan menyatakan bahawa tidak dibenarkan mana-mana undang-undang bercanggah atau menyanggah perlembagaan. Menyanggah atau bercanggah dengan perlembagaan. Walaupun itu adalah pilihan rakyat negeri Kelantan terhadap pemerintah dia. Kerana apa? Perlembagaan itu ada di situ kerana itulah keluhuran perlembagaan yang kita maksudkan. Erti kata, kalau perlembagaan itu dia di situ untuk menjaga segala-galanya termasuk kaedah kita nak mewujudkan pentadbiran. Baik. Hasan Karim berkata, saya tahu Hasan Karim ni mungkin dia mocking. Dia memperli rakyat negeri Kelantan. Korang nak bising-bising apa hal? Rakyat negeri Kelantan dah undi PAS. Lantak dia lah nak letak pun undang-undang sekalipun. Betul, saya setuju. Kalau daripada sudut itu, betul lah Hasan Karim, dia nak mocking. Dia nak mengejek rakyat negeri Kelantan. Kerana itulah dia hasil yang kamu undi. Tapi dalam masa yang sama, kita kena fikir secara adil juga. Bila Nick Allen dia interview dalam satu interview, I think Caprice interview dia. Ini Caprice kot. Dia kata, dia tanya soalan. Kenapa nak mempersoalkan tentang liwat? Dia kata. So, Nick Allen jawab macam ni. Dia kata, contohnya kalau ada 2 orang peliwat. Seorang Islam, seorang bukan Islam. Yang Islam ni, didenda dan mereka berliwat di Kelantan umpamanya. Seorang ni kena 3 tahun syariah sebab dia Islam. Yang seorang bukan Islam, dia kena 20 tahun. Minimum 5 tahun. 377A, hukuman kandung kesesaan, minimum 5 tahun, maksimum 20. So, tak adil lah yang bukan Islam kena 5 tahun ke 20 tahun. Yang Islam maksimum 3 tahun. Itu maksimum, mungkin boleh kurang lagi.
Saya tak setuju. Betul. In one angle betul. Nampak macam, tapi ada orang kan kata, alah, tak apalah, dia bukan Islam, lantak dia lah. Yang penting Islam ni kita kena selamatkan. Saya jawab macam ni, lagi tak adil, saya tambah, daripada situ saya tambah. Dalam kes Iki Putra, yang Islam tu bukan sahaja akan dipenjarakan 20 tahun civil, dia juga akan dipenjara 3 tahun syariah. So dia kena 2 kali hukuman. Yang bukan Islam, dia kena sekali je, iaitu masuk penjara atau sebatan, whichever lah. Dan kedua-duanya, penjara dan sebatan. Tetapi yang Islam tadi, dia kena juga civil, undang-undang jenayah civil tu, 20 tahun, 5 ke 20 tahun. Tapi kalau ada undang-undang syariah, dia kena juga syariah. Sebab itulah Iki Putra mempersoalkan, aku dah kena dengan undang-undang jenayah, kenapa aku nak kena dengan syariah lagi? Dah 2 kali hukuman dia kena. Kena sekali dah lah. Alah lantak lah Is. Itulah adil. Itulah keadilan. Kita bercakap adil, tapi kita sendiri tak mempraktikkan keadilan. Itu kadang-kadang saya pelik tuan-tuan kan. Oh, kita memperjuangkan keadilan, tapi bila sampai bab macam ni kita tak adil. Yelah, dia buat dosa dan kesalahan, itu satu hal dia lah. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena adil dalam menghukum. Kita kena adil dalam kita menghukum. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia satu pencerahan yang padu daripada Brother Iswardi, sahabat-sahabat semua. Isu pertama tadi tentang geng-geng kaki fitnah, geng kepada Mahathir Mohamad, geng kepada Perikatan Nasional. Rupanya semua yang mereka lakukan, yang kenyataan-kenyataan, berita-berita yang mereka buat itu adalah satu fitnah semata-mata. Bukan kita bukan kita yang penyokong kerajaan ini yang memberikan pendedahan itu, tetapi geng-geng kepada Perikatan Nasional, pembangkang ini sendiri, cyber trooper, tentera cyber, yang membuat pembongkaran selepas mereka saling bercakaran di antara satu sama lain di media sosial, sahabat-sahabat semua. Jadi ternyata bahwa geng-geng ini memang geng yang tidak punya isu lain selain membuat isu fitnah seperti ini. Jadi kita mengharapkan tindakan wajar daripada pihak berkuasa diambil kepada individu-individu seperti Salim, Papagomo, Cikgu Bat, Ratu Fitnah, dan mereka-mereka yang lain. Jadi itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana dengan anda? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.